Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Malaysia yang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, hari Ahad, hujung minggu anda. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Syafiqah. Pastinya akan bersama dengan anda selama 2 jam. Jadi pastikan anda bersama dengan kami. Ya, pastinya di saluran berita RTM MyFreeview 123 TV1 juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di semua platform media sosial kami. Dan hari ini sehingga jam 10 pagi pastinya ada pelbagai pengisian akan kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi terlebih dahulu ingin kami kongsikan antara berita-berita dalam dan juga luar negara. Kita mulakan terlebih dahulu. Semalam, polis menahan 2 lelaki bagi membantu siasatan kes ugut Perdana Menteri, timbalan KPN dan juga di media sosial. Kalau kita boleh lihat, ini antara perinciannya di mana semalam Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata tangkapan pertama disyaki pengendali akaun Facebook Naked Hikers Ventures berumur 51 tahun ditangkap pada 27 Oktober 2023 di kawasan Bandar Baru Bangi. Jadi manakala tangkapan kedua dipercayai pemilik akaun Facebook Jegat Zru berumur 27 tahun juga ditangkap pada 27 Oktober di kawasan Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan katanya dalam satu kenyataan mereka akan disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian dan lain-lain. Jadi ini merupakan satu amaran kepada kita semua supaya tidak melakukan apa sahaja ugutan ataupun mengeluarkan kenyataan berbau berunsurkan ugutan di akaun Facebook, Instagram, Twitter ataupun di akaun media sosial masing-masing, kerana ia boleh menakutkan dan juga boleh membawa kepada kesalahan undang-undang. Betul. Okey, kita nak beralih pula sedikit perkembangan masih lagi berkaitan dengan Palestin, di mana semalam lebih 3,500 kanak-kanak menjadi korban di Gaza, dan data terbaru oleh Kementerian Kesihatan Gaza merekodkan sekurang-kurangnya 7,703 orang terbunuh, terutama kanak-kanak, wanita dan orang tua dalam konflik itu setakat ini, dan ini adalah angka kematian tertinggi sejak Israel berundur dari wilayah itu pada tahun 2005. Jadi petang semalam, Zionis meningkatkan pengumuman di Semenanjung Gaza yang memusnahkan ratusan bangunan dan ribuan kediaman penduduk. Jadi kita di Malaysia masih lagi terkesan juga masih lagi bersedih di atas apa yang berlaku di Palestin. Seperti mana nasionalis Palestin sentiasa mengewawarkan dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Bagaimanakah perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan Palestin itu bukan sahaja orang kata dari jiwa, malah kalau kita tafsirkan melalui perkataan ataupun ungkapan itu dari Sungai Jordan hinggalah ke Laut Mediterranean, itulah sebenarnya kawasan Palestin. Itulah makna sebenar dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita di Malaysia ada pelbagai sebenarnya program yang kita adakan untuk melahirkan rasa sokongan kita untuk apa sahaja yang berlaku di Palestin. Walau bagaimanapun sokongan dan juga doa yang kita berikan itu, kalau kita boleh lihat di sini, kita perlu ada sedikit peraturannya khususnya untuk anak-anak kita. Kalau kita boleh lihat, di mana Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Abdul Halim mencadangkan pendapat elemen ilmiah dan intelektual di sekolah kepada pelajar dan usaha memberi pemahaman sebenar terhadap isu Palestin. Dan tegas beliau, perkara tersebut penting bagi mengelakkan tafsiran dan gambaran tidak tepat diterima oleh pelajar. Jadi, kalau kita boleh lihat, ini merupakan antara respon yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berhubung dakwaan terhadap sekolah yang menggunakan replika senjata semasa menjalankan Minggu Solidariti Palestin. Menterinya Fadil Nasidik berkata pihaknya masih lagi menunggu laporan JPN berhubung isu tersebut. Dan saya kira video ini sudah pun tular di Twitter, di TikTok juga sudah pun tular. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak, jangan kita mendidik anak-anak kita untuk dari aspek keganasan. Memegang senjata mungkin setengah-setengah orang, ia satu perjuangan. Tapi dari sudut yang lain juga kita perlu fikir bahawa memegang senjata juga boleh ditafsirkan adalah satu keganasan. Jadi masih lagi usaha kita, doa pun sudah memadai. Doa pun sudah memadai. Seperti mana yang kami pakai maflar ini juga adalah satu tanda kita bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Jadi KPM akan adakan siasatan lanjut dakwaan penggunaan replika senjata pada Minggu Solidariti Palestin. Okey, berita seterusnya masih lagi berkaitan dengan KPM, di mana ini pula berkaitan
berkaitan dengan UPSR, UPSR tidak akan kembali. Jadi menterinya menegaskan tidak akan mengembalikan semula peperiksaan UPSR walaupun ada permintaan ibu bapa yang mahu ia dikembalikan. Jadi usaha KPM pada ketika ini adalah pastinya memberi tumpuan kepada tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 dan UPSR telah pun dimansuhkan sepenuhnya bermula 2021. Okey, kita teruskan sedikit dengan perkembangan berita sukan tahniah diucapkan kepada pasukan para Asia keempat Hangzhou, pasukan para Asia Malaysia lah yang telah pun berjaya mengumpulkan 7 pingat emas, 15 pingat perak dan juga 17 pingat gangsa dan juga jumlah pingat keseluruhan adalah 39 melepasi sasaran iaitu sebanyak 35. Telah pun melabuhkan tirainya semalam. Jadi kita akan berjumpa di mana? Kita akan berjumpa di Aichi Nagoya pada tahun 2026. Semalam kita menutup sebenarnya saingan dengan kemenangan pingat gangsa daripada Muhammad Nordin Ibrahim bagi acara para olahraga Men's 1500 untuk T20. Okey, itu sedikit sedikit berita pagi dapat kami kongsikan kepada anda untuk membuka tirai Selamat Pagi Malaysia. Kita berehat seketika selepas ini perbincangan mengenai isu taska. Ya, apakah hak kita sebenarnya? Apabila ada isu dera ataupun taska yang tidak bertauliah. Jadi kita sebagai ibu bapa, apa yang kita boleh lakukan selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia? Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda. Baiklah, kita akan berlintas langsung dari Pahang FM. DJ Nashrik sudah pun bersedia. Ini adalah berkaitan dengan Hari Alam Sekitar peringkat Negeri Pahang. Ya, apakah pengisian dan juga perinciannya? Terus saja bersama mendengarkan kita di sana. Silakan. Good morning, good people. Bersama saya Nas di Zone Aktif. Yap, terima kasih Syafiqah dan juga Ridwan untuk hari ini. Apapun kembali lagi bersama dengan Nas untuk hari ini. Good morning, good people di mana jua anda berada. Yang pastinya pertemuan kita untuk hari ini 29 Oktober 2023. Ini hari Minggu. Banyaklah aktiviti yang anda lakukan lah. Tak kisahlah anda sedang dengarkan kami di radio ke, sedang saksikan kami dekat TV ke apa. Kita tunjuk dulu. Okey. Apapun untuk seketika lah kita nak bersama dengan tetamu kita, yakni Tuan Haji Wendy Yazid bin Haji Yaakob, merupakan pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang. Hari ini topiknya Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Pahang 2023. Kita nak terus bersama dengan beliau untuk hari ini.
Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada para pendengar Pahang FM serta penonton rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saya Haji Wandi Aziz bin Haji Yaakob, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang, ingin memaklumkan bahawa pada tahun ini sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat kebangsaan telah diadakan di Johor Bahru pada 21 Oktober 2023. Manakala bagi peringkat Negeri Pahang, Jabatan Alam Sekitar akan mengadakan sambutan Hari Alam Sekitar Negara di dataran Tanah Rata Cameron Highlands. Sambutan kali ini akan dijalankan bersama pihak Tenaga Nasional Berhad, agensi-agensi daerah Cameron Highlands, Jabat Daerah dan Tanah, Majlis Daerah, Jabatan Perhutanan, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Pertanian, Jabat Pendidikan dan lain-lain agensi kerajaan. Majlis persemian ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar bin Datuk Seri Muhammad Najib, Esko Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang yang memangku portfolio alam sekitar dan teknologi hijau. Sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara ini, pelbagai program dan aktiviti menarik, antaranya Eco Quest Challenge, pertandingan mewarna, gotong royong membersihkan sungai, aktiviti penanaman pokok, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi kerajaan dan lain-lain lagi. Orang ramai juga boleh mendaftarkan diri sebagai rakan alam sekitar dan menyertai program-program atau aktiviti kesedaran alam sekitar yang dianjurkan bertemakan alam sekitar. Jadi jangan lupa untuk menyertai sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Pahang di Tanah Rata Cameron Highlands pada 31 Oktober 2023. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak RTM, khususnya Pahang FM dan kru Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang berkongsi maklumat mengenai sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Pahang 2023. Moh kita ke sana. Ya, itu dia. Moh kita ke sana, ke Cameron Highland. Mana lagi ya, untuk Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Pahang 2023. Dan tadi kita bersama dengan Tuan Haji Wandi Yazid bin Haji Yaakob, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang. Yang mana yang berkelapangan tak ada masalah lah ya. Cameron Highland je pun. Dekat-dekat, cantik betul tempatnya kan. Sejuk pula. Jadi godoh-godoh kita untuk hari ni tak ada masalah. Okey, terus ke sana. Okey, apa pun terima kasih. Kita terus bersama dengan kami dan terus kita kembali bersama dengan Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Good morning, good people also kepada rakan kita, DJ Nasrik. Terima kasih banyak DJ Nasrik. Okey, sekarang seperti mana yang dijanjikan, kita nak bawakan topik pembincangan dalam komentar SPM. Ini adalah hak anda terhadap taska. Jadi banyak isu sebenarnya kalau kita bercakap tentang taska ini. Paling dekat dengan kita adalah isu penderaan di taska. Ya, kalau kita menyentuh mengenai isu penderaan, kecuaian dan juga pengabaian ini, kita ingin kongsi sedikit apa di antara berita-berita terkini berkaitan dengan kes-kes ini. Kalau kita melihat seorang bayi berusia 2 bulan maut selepas 10 minit bertarung nyawa dipercayai akibat kecuaian pengasuh yang membiarkannya dalam keadaan meniarat ketika dibedung selama sejam. Ini yang terjadi kepada Kasih Aulia Faizul baru-baru ini. Jadi kita ingin mendapatkan perincian bagaimana sebenarnya hak ibu bapa, terutama apabila kes-kes seperti ini terjadi. Terus saja bersama dengan tetamu kita di studio, seorang peguam bela dan juga peguam cara, Tuan Mahmud Jumaat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Tuan Aika. Okey, berkaitan dengan isu ini, bukan ini saja yang menggegarkan Malaysia, banyak lagi isu-isu berkaitan dengan kecuaian dan juga pengabaian ini. Betul. Komen daripada Tuan sendiri, bagaimana langkah seterusnya, apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Baik. Saya, sebelum kita berbincang berkaitan langkah seterusnya, pertama sekali kita kena bincang dahulu tanggungjawab ibu bapa itu dahulu. Kerana untuk kita berbincang berkaitan dengan hak, ibu bapa perlu menjalankan tanggungjawab yang telah ditetapkan bawah undang-undang agar kita boleh mengambil langkah yang seterusnya. Okey, ibu bapa ni, kita apabila kita nak hantar ke anak ke tempat asuhan, pertama sekali, langkah pertama adalah kita kena pastikan tempat asuhan tersebut adalah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Kenapa? Kerana apabila ia berdaftar dengan JKM, ia bermaksud pengasuh tersebut telah menjalankan, telah mendapat khusus ataupun kemahiran yang sepatutnya, dan mereka mengetahui piawaian yang telah ditetapkan bawah JKM. Antaranya nisbah budak. Contohnya seorang pengasuh, kalau ikutkan daripada piawaian JKM, 3 orang bayi sahaja yang boleh jaga. Lebih tak boleh. Dan JKM juga akan cek kawasan tersebut, tempat asuhan adalah kondusif
dan selamat untuk kanak-kanak. Dia akan cek sama ada CCTV, dia akan cek sama ada fasiliti yang cukup, baru dia akan di-endorse dan berdaftar dengan JKM. That's why it's very important, sangat penting untuk ibu bapa berdaftar, memastikan bahawa tempat asuhan tersebut berdaftar dengan JKM. Pertama, apabila dah berdaftar, kita pun datang ke tempat asuhan. Datang ke tempat asuhan, kita bertemu ramah lah dengan sampai tu dia punya pemilik tempat asuhan menyoalkan berkenaan dengan tempat tersebut, rakaman CCTV ada ke tak, masih beroperasi ke tidak, cek sama ada pengasuh yang jaga anak kita tu ada kemahiran ke tak, ada pengalaman ke tidak, dan kita akan cek juga sama ada pengasuh tersebut mempunyai berapa ramai kanak-kanak atau bayi bawah jagaan pengasuh. Berapa ramai budak. Contohnya, ada saya tahu tempat pengasuh tu, dia jaga 79 kanak-kanak. 79? 79 kanak dalam satu tempat asuhan. Dalam berapa pengasuh? Pengasuh, saya tak pasti, tapi tak ramailah. Mungkin, kalau kita katakan 10 orang sekalipun. Tapi nisbat still terlalu ramai. Dalam satu tempat asuhan, dan tempat asuhan hanya 2 tingkat corner lot saja. 2 tingkat corner lot teres. So, kita kena cek sama ada tempat asuhan tersebut selamat atau kondusif ke tidak. Kita tengok kalau ramai sangat kanak-kanak, atau kalau kita cek sendiri rumah ramainya, kita pun rasa berat hantar anak kita, betul. That's why kita kena cek betul-betul. And then kita tengok bagaimana mereka bergaul. You spend time dalam setengah jam tengok macam mana dia bergaul dengan kanak-kanak, ada bergaduh apa-apa, tengok macam mana pengasuh tu control situation tu. So apabila you dah berjumpa dan you dah sahkan, pemilik pengasuh memang kata berdaftar, pengasuh ada pengamahiran and whatnot, you put in writing, WhatsApp dia, sahkan secara bertulis. Sebab kita tak nak benda ni kalau berlaku, tak semestinya dalam masa seminggu, tak semestinya dalam sebulan. Kita nak letak anak kita pun kadang-kadang setahun, 2 tahun, hingga umur 6 tahun pun untuk tadika misalnya. So, kita put in writing. Okey, dah sahkan put in writing, dan barulah kita apabila berlakunya apa-apa insiden, bukti-bukti sudah cukup. Okey, contohnya kita dapat kepastian dengan tempat pengasuh tersebut bahawa tempat pengasuh itu dah berdaftar, CCTV ada masih berfungsi, tempat tersebut very kondusif, 1 orang pengasuh dengan 3 orang kanak-kanak atau 3 orang bayi, dan barulah kita apabila berlakunya penderaan ataupun pengabaian ataupun berlakunya kematian, kita boleh bawa bukti-bukti ini rujuk kepada peguam. Peguam lihat kami senang nak buat kerja, dan kita akan rujuk beliau kepada rujuk kes ini untuk membuat laporan ke pihak polis bawah Seksyen 311A atas kanak-kanak untuk misalnya ada pengabaian ke tidak, ada penderaan ke tidak, dan barulah kita boleh mengambil tindakan ini seterusnya ke mahkamah untuk mengambil tindakan kecuaian, negligent. Dan mudah untuk kita membawa kes ini kerana apa? Bukti-bukti semua sudah ada dan sudah cukup. Okey Tuan, saya nak bercakap mengenai CCTV itu tadi. Sebab kalau boleh kita nak mengelak, kita tidak mahulah terjadinya kemalangan atau kecelakaan, baru kita nak meminta CCTV. Betul. Jadi adakah ibu bapa mempunyai hak untuk melihat CCTV itu pada bila-bila masa? Mungkin hanya untuk melihat sama ada anak mereka selamat atau anak mereka okey ataupun tidak, macam mana? Bagi pendapat kita, bagi pendapat saya itu adalah hak kita. Okay. Tapi benda ni sekiranya belum ada isu, selalunya mereka akan bagi kerjasama. Contohnya sekarang CCTV dah canggih, kita boleh akses through phone saja. So why not kalau kita berbincang dengan pihak pemilik taska, kita hantar anak kita dekat office kan, kadang kita nak tengok anak kita tengah buat apa. Bagi saya sokong cadangan tersebut. Ianya bagus untuk menunjukkan bahawa tempat taska tersebut adalah transparent. Itu yang terjadi baru-baru ini apabila ada sesetengah selebriti yang mengatakan mereka mahu melihat CCTV untuk melihat keadaan anak mereka bagaimana, tapi dibalas semula oleh pengusaha taska mengatakan bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk memberikan CCTV itu. Jadi dari segi itu kita rasa macam
Ada yang tak betul, ada yang tak kena di situ. Jadi mungkin adakah ini perlu dinaikkan ataupun menjadi satu undang-undang ke bagaimana? Ya, saya sangat sokong cadangan tersebut kerana ini menunjukkan macam saya kata tadi, kita transparent. Kalau tak ada apa-apa yang ingin disorokkan, why not? Sebab yang kita takut adalah kita apabila kita hantar anak kita, saya katakan tadi, berbincang dengan pemilik taska sebelum hantar, dia akan janjikan langit dan bintang, akan janji manis, dia akan cakap tempat ini selamat, kanak-kanak tak ramai, makanan penuh nutrisi makanan penuh nutrisi. Sekarang taska tak murah. Setengah taska saya pernah dengar RM2,000 pun ada, RM1,500 pun ada sebulan untuk seorang bayi. Minimum umur berapa? Sebab kalau ikutkan pembacaan saya, kalau kemas 2 tahun minimum. Ya, ada yang menghantar seawal 2 bulan ke taska biasa. Dari perspektif undang-undang, bagaimana? Dia begini. Sebaiknya kita, kalau dia ada perbezaan tadika, taska, tempat asuhan. Okey, macam tempat asuhan ni paling umur yang paling muda adalah 3 bulan. Kebanyakan 3 bulan. Tapi saya juga ada berjumpa dengan pihak-pihak yang mana menghantar anak kurang daripada 3 bulan. Itu atas dasar budi bicara kerana ada setengah pihak tempat swasta yang mereka bekerja, kadang-kadang mereka ambil cuti awal. Mereka ambil cuti awal seminggu, 2 minggu sebelum bersalin. Yalah, tak pantang apa semua kan. So diorang akan habis cuti yang diberikan 3 bulan tu lebih awal. So mereka tak habis pantang lagi, mereka dah pergi bekerja. So, maaf, mereka tak habis tempoh 3 bulan lagi tu, dia dah pergi bekerja. So, that's why diorang backdated tempoh cuti tu, diorang tak ada choice. Mak ayah pula jauh di kampung, terpaksalah hantar tempat asuhan. Tetapi, ianya tidak boleh melepaskan tempat asuhan tersebut daripada liability undang-undang kerana mereka masih bertanggungjawab apabila mereka mengambil amanah tersebut. Apabila walaupun bayi tersebut paling kurang sebaik-baiknya 3 bulan, tapi apabila tempat taska tu sanggup mengambil amanah tersebut, mereka bertanggungjawab. Okey, macam kes bayi ini, Kasih Aulia ini, ianya disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 kerana membabitkan penganiayaan, pengabaian dan pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Takrifan berkenaan dengan penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan ini tadi, Tuan. Okey. Saya tak nak spesifik kepada kes baby Aulia ni kerana ianya masih dalam bawah siasatan. Okey, kita go secara general, tidak merujuk kepada spesifik kepada kes ini. Pengabaian yang kita boleh di bawah takrif undang-undang adalah kita dari segi pendidikan, dari segi keselamatan, dari mendapatkan makan minum. Okey, dalam kes pengabaian yang kita merujuk kepada tempat taska, kita fokus kepada berlakunya insiden kemalangan. Itu yang kita fokus. Itu tanggungjawab mereka. Okey, apabila berlakunya apa-apa insiden, apa tindakan mereka seterusnya? Adakah mereka terus bawa anak-anak ataupun kanak-kanak ataupun bayi tersebut ke hospital mendapatkan rawatan, ataupun mereka hanya membiarkan saja? Apabila berlakunya perkara tersebut, mereka dikira sebagai pengabaian. Kalau sekiranya boleh dibuktikan secara jelas mereka sendiri yang melakukan penderaan tersebut, mereka boleh dikenakan tindakan. Tapi itulah tindakan respon oleh pihak pengasuh terhadap insiden itu, itulah yang dikira yang akan ambil kira bawah liability undang-undang. Bagaimana pula dengan kes pusat asuhan ataupun taska yang tidak berdaftar ini? Baik. Apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa? Kerana pada awalnya ibu bapa sudah pun bersetuju untuk menghantar. Betul. Jadi adakah ibu bapa boleh klaim tiba-tiba dah 2-3 bulan hantar, tempat ini dah tidak berdaftar? Apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam situasi tersebut? Okey. Ini soalan sangat bagus, Encik Ridwan. Kalau dalam kes ni kita kena that's why kita sebagai ibu bapa ni, kalau kita jumpa tempat asuhan ni, pemilik tempat asuhan, dia akan janjikan langit dan bintang dan diorang akan, kebanyakan mereka akan cakap nak comfortkan kita, nak bagi kita comfort, dia akan cakap kita tempat ni berdaftar. Okey, tapi sekarang sebenarnya kita boleh akses kepada laman web JKM yang mana kita boleh cek sama ada tempat asuhan tersebut berdaftar ke tidak. Okey, kerana kebanyakan
tempat asuhan ni kalau kita tanya confirm orang akan cakap berdaftar. That's why kita put, kalau kita bercakap susah. Kita put in writing, tulis dalam WhatsApp. Nak tanya tempat asuhan ni berdaftar ke tidak. Saya ada jumpa satu kes. Paling mudah sekarang WhatsApp lah kan. WhatsApp. Dan saya ada jumpa satu kes memang dia buat benda tu. Dan tiba-tiba berlakunya kematian. Dan kita ada bukti. Dan apabila ada bukti wujudnya penipuan atau kita terpedaya dengan janji manis ini, mudah untuk kita ambil tindakan. Namun sekiranya kita dah tahu tempat asuhan tersebut tidak berdaftar, kita masih hantar, kita masih boleh ambil tindakan, tapi dia panggil kita secara bersama cuai lah. Tetapi tidak bermaksud kita pihak tersebut terlepas dari segi liability undang-undang. Ini maksud kita cuai secara bersama. Tapi daripada kita dapat tuntutan 100% ke atas pihak pengasuh, kita mungkin 50-50. Contohnya mahkamah tetapkan kalau bayaran 100,000. Disebabkan kita pun cuai juga, mahkamah hanya memberikan kita hanya 50,000 sahaja. Setengah daripada liability tu. Okey. Kalau kita menyentuh mengenai bukti-bukti itu tadi, CCTV adalah satu bukti. Tapi kalau anda kata premis tersebut tidak mempunyai CCTV, sebab ada juga taskar yang memang orang kata walaupun ianya belum lagi diwajibkan, tapi dalam syarat kena ada CCTV, bagaimana? Apa lagi bukti yang kita boleh dapatkan? Baik. Dia begini, apabila kita nak ambil tindakan di mahkamah, that's why saya katakan tadi, sekiranya cadangan-cadangan saya katakan tadi, pihak ibu bapa cakna dan pihak bapa cek betul-betul mudah. Contohnya, pertama, sama ada dah berdaftar. Nombor kedua, kita cek. Sebelum kita apabila berlakunya insiden ini, komunikasi dengan pemilik taskar itu penting. Okey, pertama, kita dah dapatkan bukti WhatsApp sebelum kita hantar, tempat berdaftar, rakaman CCTV ada. Kan kalau dia tunjuk rakaman CCTV tapi kita tak tahu dia berfungsi ke tak. Tapi kita dah sahkan melalui WhatsApp, dia betul-betul berfungsi. Nombor 3, kita tanya pasal nisbah tadi, dah ada bukti dah, cukup. Itu satu bukti yang kuat. Yang kedua, apabila berlakunya insiden. Ini adalah crucial moment ya, sangat penting. Apabila the first moment berlakunya apa-apa insiden ni, pihak tempat pengasuh akan call kita, dia akan hubungi. Waktu tu adalah penting untuk kita rekod. Bila kita dengar tu, kita nanti saya tengah driving, tutup telefon, lepas tu call balik, you record. Tadi awak kata apa, anak saya jatuh dekat hospital sekarang berjahit. Rekod perbualan tu. Kerana waktu tu mereka akan ceritakan perkara yang sebenar. Dia akan jujur dengan awak. Sebab waktu tu dia tak ada siapa-siapa nak advise, dia tak boleh nak fikir waktu tu. You record. Dan kita juga boleh mendapatkan bukti-bukti daripada kanak-kanak sekeliling. Kan dah sekarang canggih. Kita dalam taskar ni sama ibu bapa ada WhatsApp group. Saya ceritakan dalam WhatsApp group tu ada tak siapa-siapa pun pernah kena dera dekat tempat ni. Dapatkan bukti-bukti tu. Dan yang keempat, mungkin kita daripada social media pun bagus juga. Saya ada satu kes, apabila kes ni berlaku, dia tanya, dia viral kes ni, ramai orang rujuk kepada si ibu ni, maklum tempat saya ni, dulu tempat ni yang sama ni, dia kata, ni dekat mana ya? Dekat sekian-sekian. Ni dekat taskar sekian-sekian dia? Betul. Anak saya pun meninggal tempat ni dulu tahun 2019. Keadaan sama juga macam ni. So, kita boleh, dari situ kita boleh dapatkan bukti-bukti ni untuk kita kumpulkan. Dan pihak pegom senang nak ambil tindakan sebab dia ada insiden yang sama. Dan kita boleh rujuk kepada pihak polis dan kita juga boleh mengambil kes ni ke peringkat seterusnya. Okey. Bukan apa kita bersimpati kepada keluarga mangsa dan perbincangan ini sebenarnya kalau yang dah pergi takkan kembali, tapi apa yang kita mahukan ialah keadilan dan supaya isu ataupun perkara ini tidak akan berlaku kepada keluarga-keluarga yang lain. Yang penting apa yang kami sampaikan di sini adalah untuk kesedaran dan juga kefahaman kita semua apa yang boleh kita lakukan dan juga proses yang perlu kita lakukan sebelum menghantar anak ke sesebuah taskar. Paling mudah adalah sentiasa komunikasi melalui WhatsApp dan juga rekod
setiap kali perbualan tersebut. Jangan lupa untuk menyimak dokumen sebelum mendaftarkan anak-anak ke Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Mahmud Jumaat, iaitu Program Bela dan juga Program Cara, berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan hak anda terhadap taska. Okey, sekarang kita akan ke Pulau Pinang, Cerita Pagi di Negeri Pulau Pinang. Ini berkaitan dengan pendidikan melalui aktiviti vertigasi. Rakan kami Alias sudah pun bersedia. Alias, silakan. Okey, baiklah. Kini saya berada di Balai Pertanian Sekolah Menengah Sains Tun Said Syed Syabuddin. Balai Pertanian ni sebenarnya ibarat macam ladang sekolah lah. Macam-macam pokok, buah-buahan semua ditanam dekat sini. Dan kini nak tahu apa yang menarik dekat sini, jom kita tanya penyarasnya, Cikgu Nur Azina Zainon, untuk kita tahu lebih lanjut. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Baiklah, bagaimana cetusnya idea untuk Cikgu mulakan projek vertigasi ni Cikgu? Okey, projek vertigasi ni sebenarnya dah lama kita jalankan selaras dengan aktiviti sekolah hijau yang kita buat di sekolah. Ditambah pula dengan silibus tingkatan 1 yang mengajar tentang vertigasi di bawah subjek RBT. Ianya merupakan satu langkah untuk kita sediakan pelajar supaya lebih faham tentang teknik penanaman vertigasi lah. Okey, soalan yang seterusnya, siapa yang terlibat dengan projek ini dan jenis tanaman apa yang Cikgu tanam dekat sini Cikgu? Setakat ni pelajar yang terlibat adalah Kelab Sejahtera seramai 40 orang yang saya tugaskan mengikut jadual. Selebihnya dijalankan oleh Eco Rangers, iaitu pelajar tingkatan 2 yang menjalankan aktiviti sekolah hijau lah. Setakat ini tanaman yang kita ada di sini adalah terung dan juga percubaan tanaman cili lah. Hasil daripada terung ni kita jual kepada guru-guru dan juga staf sekolah serta kantin sekolah. Permintaan adalah sangat memuaskan. Cuma kita fokus kepada pendidikan. Jadi kita lebih utamakan teknik vertigasi itu supaya pelajar dapat. Jadi hasilnya kita gunakan untuk kita tampung semula perbelanjaan lah untuk masa hadapan. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya, apakah perancangan Cikgu pada masa hadapan untuk projek vertigasi ni Cikgu? Harapan saya ingin memperkembangkan lagi tanaman yang ada di sini, pelbagaikan lagi jenis tanaman, dan saya ingin semua pelajar dapat menguasai teknik vertigasi dengan baik. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu atas penerangan sebentar tadi. Itu saja perkongsian saya dari Pulau Pinang. Kembali semula ke rakan kita di studio. Terima kasih banyak-banyak Alias Cik Rahim. Itu dia sedikit cerita pagi dari negeri Pulau Pinang berkaitan dengan pendidikan melalui aktiviti vertigasi. Baiklah, di studio kali ini adalah topik kesihatan yang saya kira mungkin cukup dekat dengan kita, perkataan osteoporosis ataupun kerapuhan tulang ini. Mungkin kalau kita dapat tahu, kita kena ambil makanan berkalsium tinggi, minum susu untuk mendapatkan tulang yang kuat. Jadi untuk kita bercakap mengenai osteoporosis ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Dr. Lee Jun Keong, iaitu Presiden Rangkaian Fraktur Kerapuhan Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Datuk. Selamat pagi. Okey, Datuk. Definisi osteoporosis itu mungkin ramai yang tahu bahawa ia merupakan satu keadaan tulang yang rapuh. Dari segi perubatan dan juga medikalnya, apakah definisi tepat yang perlu kita faham tentang osteoporosis ini, Datuk? Sebenarnya osteoporosis berasal dari dua perkataan. Osteo bermakna tulang, porosis bermakna rapuh. Makna tulang kita jadi rapuh, di mana kepadatan jisim tulang dan juga kualiti tulang merosot. Jadi tulang kita berlubang dan tulang jadi rapuh. Kalau tulang rapuh sangat, makna tulang tu boleh kemik, boleh patah dengan senang tanpa sebarang kecederaan. Jadi keadaan ini berlaku pada kebanyakannya pada wanita, tapi lelaki pun sama juga ada masalah macam ni. Jadi kita yang nak meningkatkan kesedaran berkenaan dengan osteoporosis ialah dari masa ibu mengandung, bayi, budak sampai warga emas yang umur 90-100 tahun pun kita nak memupuk kesedaran untuk kesihatan tulang ni dari sejak ibu mengandung sampai warga emas.
Adakah ia berlaku secara natural, semula jadi ataupun ia disebabkan oleh faktor-faktor lain juga? Ya, memang ada mereka yang berisiko tinggi. Bermakna kalau kata ibu ada penyakit tulang osteoporosis dan patah tulang pinggul, peluang anak perempuan dia jauh lebih tinggi. Ada orang yang BMI rendah sangat, yang 19 ke bawah BMI sebab rangka tulang dia kecil. Yang ketiga, ada orang yang mengambil ubat, misalnya macam steroid, untuk rawatan arthritis, ada keadaan lain kan, mungkin asma kan. Jadi kalau dia mengambil ubat steroid jangka masa lama, itu menyebabkan kehilangan tulang bertambah. Jadi yang penting ialah ada keseimbangan. Biasanya dia bentuk tulang, hilang tulang, tapi ada seimbang. Tapi pada wanita yang dah putus haid, sebab estrogen hormon dia dah turun, ya, jadi pembentukan tulang dah kurang, kehilangan tulang bertambah. Jadi dia dapat kata negative balance tu. Dia kata tak seimbangan kehilangan tulang ni kan. Jadi risiko dia mendapat tulang yang masalah osteoporosis tinggi. Adakah kemampatan tulang itu ataupun bone density itu perlu diukur oleh kita macam manusia? Macam kita buat pemeriksaan kesihatan berkala, adakah bone density juga perlu diperiksa secara berkala? Ya. Dan pemeriksaan tulang yang kepadatan jisim tulang ialah menggunakan yang pemeriksaan DXA atau DEXA. Satu pemeriksaan X-ray yang dos X-ray paling rendah sekali. Biasa kita cadangkan pada wanita umur 60 ke atas atau lelaki 70 ke atas. Tapi mereka yang lebih muda, mungkin 50-an, tapi ada risiko yang tinggi mendapat osteoporosis, kita galakkan pemeriksaan DXA juga. Jadi kalau dia buat yang pertama, dia pemeriksaan pertama itu normal, mungkin dia nak periksa lagi setiap 3-4 tahun. Tapi kalau kata dah ada osteoporosis dan mendapat rawatan, kita cadangkan pemeriksaan DEXA setiap 2 tahun masa dia menjalani rawatan untuk osteoporosis. Tadi doktor saya sebut mengenai pengambilan steroid. Okey, pengambilan steroid ini biasanya diambil oleh juga sebagai ubat tahan sakit atau painkiller. Jadi ubat tahan sakit. Adakah ia juga boleh menyebabkan osteoporosis kepada pesakit-pesakit yang menggunakan steroid ini untuk menahan sakit ini? Macam penyakit asma yang teruk kan, ataupun arthritis, terutamanya rheumatoid arthritis. Jadi selain daripada ubat anti radang yang biasa tu, ramai yang mendapat ubat steroid. Ubat steroid itu memang ubat anti radang juga. Jadi kalau dos dia tinggi dan lama dia ambil steroid itu, memang risiko osteoporosis sangat tinggi. Sebab steroid itu memang mengganggu keseimbangan pembentukan tulang dan kehilangan tulang. Jadi pesakit itu hilang tulang jauh lebih cepat, lebih banyak daripada orang yang biasa. Jadi steroid memang adalah satu jenis ubat yang menyebabkan osteoporosis. Peluang dia memang tinggi. Jadi pembentukan tulang ataupun kemampatan tulang ini, apa yang saya faham adalah paling maksimum kalau lelaki adalah pada umur 30 tahun. Selepas itu sudah tidak lagi terbentuk. Boleh terangkan keadaan ini? Adakah selepas 30 tulang saya kemampatannya menurun? Betul. Datuk? Ya, soalan ini penting sebab kita mendapat ataupun jisim kepadatan jisim tulang kita akan naik dari masa lahir sampai umur 25. Sampai 25. Lelaki dan perempuan agak sama. Jadi kita memang menyimpan tulang tu kan sampai umur 25 tahun, di mana kita sudah sampai pada peak bone mass atau tahap kepadatan jisim tulang paling tinggi. Dan yang tahap ni akan jalan lebih kurang 20 tahun sampai 45, di mana dah putus haid, kehilangan tulang jadi cepat. Dan biasanya untuk lelaki, tahap kepadatan jisim tulang maksimal tu adalah jauh lebih tinggi dari perempuan. Jadi bone stock kita tu memang tinggi, lebih tinggi dari perempuan. Jadi bila dah sampai umur 45 dan dah putus haid, untuk wanita memang kehilangan tulang tu bertambah. Tapi untuk lelaki steady juga, tak kira turun tapi steady juga. Jadi yang saya sebut tadi itu yang tahap maksimal di mana kepadatan jisim tulang kita ialah pada umur 25 sampai 30. Jadi adakah apabila usaha kita lakukan untuk menambah bone density ini, seperti mana yang mungkin ramai yang tahu, kita exercise, angkat berat, selepas itu mengambil makanan berkalsium tinggi, semua itu akan menambah kepadatan tulang ataupun dia melambatkan kehilangan tulang? Dia memang yang saya ingat yang elemen yang paling penting ialah kalsium, magnesium, zat-zat lain, vitamin D semua tu kan.
Dan kita perlu exercise di mana macam kita melompat, berlari, berjalan. Kita perlu exercise, kita panggil weight bearing exercise untuk merangsang sel tulang kita membentuk tulang. Jadi semua ni amat penting dalam masa kita lahir sampai lebih kurang 25 tahun di mana kita mencapai tahap maksima untuk kepadatan susun tulang. Itu memang membenarkan kita menyimpan tulang kita sampai yang umur 25 dan lepas tu kepadatan tulang akan steady, maintain saja, dia tak akan naik lagi. Walaupun exercise dilakukan, walaupun memang steady dah maksimum dah. Jadi sampai 25 tahun tu dia akan turun balik. Jadi yang exercise penting tu untuk bukan saja merangsang pembentukan tulang, itu penting untuk menguatkan otot-otot kita sebab ramai pesakit yang ada osteoporosis memang mengidap masalah kita panggil sarcopenia bermakna kepadatan jisim tulang menurun dan otot-otot kita pun jadi lemah. Jadi memang yang fungsi otot dia jadi lemah. Itu sebabnya orang yang ramai yang warga emas kan dia rasa dia lemah. Otot dia macam dah tak ada tenaga nak kerja, nak jalan. Jadi kedua-dua ni masalah tulang dengan otot dia memang jalan selaras. Ada tak kes-kes saya kata kes terpencil yang berlaku kepada orang muda ataupun bayi? Dan kalau kata tulang dah rapuh pada yang muda ataupun budak-budak itu disebabkan oleh masalah penyakit yang dia ada. Kemungkinan yang kita panggil secondary osteoporosis. Maknanya mungkin dia ada rheumatoid arthritis ataupun penyakit lain, bawah pinggang ataupun yang hati. Jadi itu menyebabkan secondary osteoporosis. Maknanya dia tak ada kaitan terus dengan yang putus haid. Okey. Gejala osteoporosis di sini, kehilangan ketinggian yang berarti kita akan menjadi lebih pendek beberapa inci, perubahan pada dalam postur badan. Adakah ia akan berlaku kepada kesemua orang yang contohnya pada umur 45 tu akan berlaku gejala-gejala ini? Ya, yang satu tanggapan yang salah ialah memang kita rasa kan osteoporosis memang kita umur meningkat dia akan jadi. Tak ada apa heran dia kan. Jadi umur meningkat memang kita dia bongkok. Sebenarnya tidak. Kebanyakan pesakit yang ada yang gejala ini memang dia mula 50, 60 tulang belakang dia retak sendiri. Walaupun tak ada kecederaan. Jadi menjadi bongkok. Ini tanda-tanda ada gejala yang paling biasa kita tengok. Ada yang kata sakit tulang belakang, badan dia pendek, bongkok. Ini tanda-tanda gejala yang kita biasa tengoklah. Rawatannya bagaimana? Ramai pula ada yang dia yang tahu ada mengidap osteoporosis lepas tulang patah yang pertama. Bermakna jatuh dari ketinggian berdiri, patah pada pergelangan tangan, pinggul atau tulang belakang yang retak tanpa kecederaan. Baru kita sedar kita ada osteoporosis. Itu memang satu gejala yang dah lewat. Sebab kita dah hilang tulang dah patah dah, baru kita sedar kita mengidap osteoporosis. Rawatannya bagaimana, Doktor? Rawatan dia. Rawatan tu yang paling penting cara hidup. Alright, kita kena elakkan cara hidup yang kurang sihat. Misalnya merokok, minuman keras. Dan juga kita pastikan zat-zat makanan kita seimbang. Dan kita galakkan exercise untuk merangsang tulang dan fungsi otot. Selain daripada itu, yang ubat tu ada 3 jenis atau 3 kumpulan. Yang pertama, ubat kurangkan kehilangan tulang. Yang kedua, ubat merangsang pembentukan tulang. Yang ketiga, ada 2 action pula. Mana ubat itu ada merangsang pembentukan tulang dan mengurangkan kehilangan tulang. Jadi ada 3 kumpulan. Ubat mana yang sesuai, itu bukan kepada doktor yang periksa lah keadaan sakit. Okey, itu saja masa yang kita ada untuk kita bercakap mengenai osteoporosis, penyakit tanpa gejala, insya-Allah. Kalau ada masa lagi, kita boleh panjangkan lagi mengenai topik ini. Menarik, saya kira. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Lee Jun Keong, iaitu Presiden Rangkaian Fraktur Kerapuhan Malaysia, atas perkongsian yang cukup bermakna untuk kita pada pagi ini. Baiklah, sekarang kita akan ke negeri Kelantan, cerita pagi di negeri Kelantan. Ini adalah berkaitan dengan persediaan JBPM Kelantan bagi menghadapi fenomena monsun timur laut bersama dengan rakan pelapor Amirul yang sudah pun bersedia. Amirul, silakan.
Baik, terima kasih. Seketika ini saya berada di Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan untuk bercerita berkenaan dengan persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan terhadap fenomena monsun timur laut yang dijangka berlaku pada November. Dan untuk perincian berkenaan dengan persediaan JBPM Kelantan terhadap fenomena monsun timur laut itu, kita bersama dengan pengarah JBPM Kelantan iaitu Tuan Zainal Madasin. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Tuan, macam mana persediaan pihak Tuan sendiri untuk menghadapi fenomena monsun timur laut yang dijangka pada bulan November ini? Okey, kita nampak keadaan sekarang di Kelantan. Dalam seminggu dia mesti ada hujan kan. Jadi di pihak kita ni di Jabatan Bomba Negeri Kelantan selepas seminggu dibuat pelancaran oleh ketua pengarah kita di Pahang, and then 2 hari yang lepas kita buat di di Kelantan. Kita memang kita nampak persediaan kita ni. That's why kita kata kita akan launching cepat kerana Tengkujuh monsun timur laut ni dah start dah. Maksudnya bulan November dan juga hingga bulan Februari. Persiapan ini sangat penting. Bukan sahaja di peringkat Jabatan Bomba. Kita libatkan juga agensi lain dan juga NGOs. NGOs yang ada. Dan latihan-latihan kita buat, kita nampak baru-baru ni di Kuang, Bugis Tol, kita melibatkan masyarakat setempat di Rantau Panjang dan juga macam-macam aktiviti kita buat. Training atau latihan ni kalau dipanggil Combat Community Based Training. First time kita bersama bersama dengan NGOs dan juga penduduk kampung di kawasan Rantau Panjang. Very good respon daripada mereka. Di sana kita selitkan bukan saja pengurusan bencana atau banjir apa semua, kita ajar mereka pengurusan kalau kebakaran gunakan alat pemadam api dan CPR dan lain-lain. Jadi mereka very interesting kerana mereka tu bomba kalau mengajar kerana based on pengalaman dia. Contohlah yang kita nampak di Kelantan ni. Di samping latihan, kita juga akan pastikan kita punya logistik dalam keadaan bersedia cukup baik. Kalau saya tanya kepada balai-balai, berapa persen? Saya nak full 100%. Dan saya akan refer kepada kejuruteraan, pastikan bot-bot kita dan juga lori kita dalam keadaan bersedia untuk buat pemindahan sementara dan buat penyelamatan. Itu yang kita nampak bersedia di sini. Kita nampak perasmian kita punya helipad yang pertama kali di Kelantan. Ini menunjukkan kawasan kita ni kalau ada kecemasan, mereka bersedia juga untuk buat pemindahan mangsa yang orang kata memerlukan. Contoh yang tahun lepas mereka mangsa nak bersalin kan. Jadi kita mudah untuk di sini. Jadi syorkan kalau boleh heli tetap ada di sini kerana Kelantan ni tiap-tiap tahun memang di orang kata banjir memang teruk sangat. Okey Tuan, nasihat Tuan kepada masyarakat di Kelantan khususnya yang berada di kawasan penduduk yang berada di kawasan-kawasan rendah yang sering kali ditimpa monsun timur laut ini. Macam mana Tuan? Terima kasih Menir. Saya cuma dapat nasihatkan kita ni di peringkat bomba ni kita nampak keadaan akan banjir, kita buat persiapan awal untuk buat pemindahan awal ke pusat pemindahan sementara kepada masyarakat setempat di Rantau Panjang, mana-manalah tempat dia. Dan di masa yang sama, kita nasihatkan mereka berpindah cepat sebelum banjir. Pastikan barang-barang berharga, dokumen tuan-tuan, masukkan dalam plastik yang tidak kena banjir. Dan yang kanak-kanak ni kita sediakan life jacket dan segalanya. Yang tak keluar daripada rumah tu kita syorkan juga. Kalau kata tak, kita akan bantu dari segi penduduk kata keperluan asas, bantu mereka dan bagi nombor telefon yang sedia ada. Anything kalau ada air yang mendalam dan mereka bersedia untuk bantu kita. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk pagi ini. Saya kira itu saja perkongsian saya untuk cerita pagi. Selamat pagi Malaysia. Jadi sentiasa mendengar nasihat daripada pihak berkuasa. Tuan. Jadi itu saja perkongsian dari saya. Kembali ke Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Okey, terima kasih Amirul untuk cerita Pagi Kelantan. Seterusnya, kita nak bawakan satu produk yang sangat istimewa khususnya kepada anda, penggemar-penggemar minyak wangi di luar sana. Kita nak bawakan IBA Perfume bersama dengan saya hari ini. Cukup segak hari ini. Bersama dengan Ahmad Iqbal Zulkifli. Tapi nak tahu segak dia macam mana? Oh, dah keluar dah. Kita saksikan intro ini terlebih dahulu. Ya, ini dia pengasas IBA Perfume Ahmad Iqbal Zulkifli. Telah pun pergi ke 20 negara lebih ya Iqbal. Ya, hampir 30 lah. Mungkin hampir lebih. 30 kan? Dan malam ini juga ke Korea. Ya, sebentar je lah. Sebentar lagi. Tapi sebelum nak terbang ke Korea, meninggalkan kita ini, marilah kita nak melihat sama-sama dengan perfume IBA ni. Sebenarnya macam mana Iqbal boleh tercetusnya idea untuk mencipta IBA? Sebenarnya dulu saya bekerja banyak dan masuk kursus pun di luar negara semua. Yang kursus yang memang sangat berbayar ratusan ribu ringgit untuk beberapa hari saja. Kita habiskan semua. Jadi saya kata kenapa bila saya pergi ke banyak luar negara, pergi ke kilang-kilang yang saya pergi kan, kilang kosmetik, kilang minyak wangi, kilang produk dan teknologi, semua saya pergi. Jadi saya bila tengok minyak wangi kan, terutamanya bila saya ada juga menginap di antara hotel yang termahal di dunia ni, di Dubai. Begitu saya melihat ada butik yang kecil saja menjual minyak wangi harga ribuan ringgit. Saya kata saya nak juga menghasilkan bawaan sebegitu untuk orang Malaysia. Tapi sudah semestinya tidak akan sehebat yang wangian ribuan ringgit, saya perlu akui. Tetapi ada juga yang memakai ribuan ringgit sekarang memakai IBA. Jadi sebenarnya kita sangat mementingkan wangian itu, wangian yang tidak memeningkan kepala, tidak hapak bila dipakai lama dan boleh digunakan untuk orang Muslim lah. Jadi saya telah pergi ke Jepun, ke Shanghai, ke Brunei, ke Dubai, ke Indonesia, Thailand, Singapura. Dah seperti rumah kedua saya dah pergi ke sana. Dan ke Korea kali pertama untuk sekejap lagi. Dan saya pergi juga ke Jepun. Baru pulang dari Jepun. Kadang-kadang 3 negara saya pergi. Tiba-tiba untuk 1 bulan. Jadi saya suka belajar. Dan tuan-puan, untuk IBA Perfume memang saya buat untuk lelaki dan juga wanita. Kenapa tanpa ejen dan stokis? Tidak ada, jarang sangat kita temukan bisnes yang tidak ada ejen stokis untuk zaman sekarang. Tetapi kerana saya ingin menjaga eksklusiviti dan saya nak memberikan hadiah yang biar orang secara direktnya menerima. Tetapi hanya kalau beg ini saya akan berikan hadiah kepada tuan-puan. Boleh ambil gambar di skrin TV cepat-cepat. Nombor telefonnya untuk WhatsApp sekarang di nombor 0127334444. Saya hanya berikan 40 orang terawal saja beg dengan pelbagai desain. Dan ini besarlah, dia memang keras sikit kan. Ini cantik. Ya. Dan ada juga yang ini saya bagi. Tetapi sebenarnya banyak sangat. Dia memang saya bagi banyak sangat. Okey, sekarang ini tuan-puan boleh ambil gambar di skrin TV bila muncul poster dengan harga RM170, bukan jual beg. Okey, ini pun ada. Tapi saya tahu tuan-puan memang nak beg sebenarnya juga kan. Jadi dengan harga RM170, tuan-puan akan menerima 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita selama 4 ke 5 bulan. Lamanya 50 ml dan EDP. Kita juga buat di antara kilang yang terbesar di dunia. Ada antara koleksi kita yang buat di antara kilang terbesar di dunia oleh 3 orang pakar perfumer dari sana, bawa ke Malaysia kilang. Dan bayangkan kilang, saya perlu cakap terkilan. Bayangkan kilang, saya mencari sampai 20 kilang di Malaysia sebab susahnya nak dapatkan kualiti yang terbaik. Jadi tuan-puan, kalau saya dah bagi ini mungkin ini juga kali terakhir yang saya akan berikan minyak wangi yang ini kerana kita akan berhenti bersiaran juga agak lama sedikit. Dan tuan-puan, yang ini ada dalam 200 set saja lagi. Untuk kali terakhir mungkin. Dan beg ini juga pun mungkin lagi kita tak bagi lagi. Jadi kepada yang dah biasa tengok saya bersiaran, bolehlah beli. Dan bayangkan tuan-puan, penghantaran order kita 4 kali ganda setiap hari hampir. Beginilah keadaannya. Ini situasinya. Dalam 1 jam sahaja permintaannya. Dan kita akan postkan dengan keadaan segera kepada yang nak buat bayaran secara transfer, saya lebih galakkan. Dan yang nak COD. COD tu barang sampai baru bayar.
kena ada orang dekat rumah, tapi tempoh untuk sampai sama juga 4 ke 5 hari bekerja, dan mereka ada charge RM5. Tapi kena sediakan cash dan kena ada orang di rumah lah. Jadi RM170 ni dah termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tak ada COD lah, tapi beruntung orang Sabah Sarawak sebab kita kos reposan kali ikut kan RM27. Tapi saya dah tanggung juga. Jadi WhatsApp pun dah bertubi-tubi masuk ni. WhatsApp pun dah bertubi-tubi masuk. Jangan call. WhatsApp saja bagi tahu nak order IBA perfume, hanya 40 orang terawal sahaja akan dapat hadiah beg tangan. Ini saya kata tolonglah. 40 orang terawal saja. Jadi ambil gambar di skrin TV kita, hanya bersara beberapa minit saja dan poster muncul beberapa saat saja. Ambil je nombor telefon pun, sekali tengok dah ingat. 012-733-4444. Terima kasih Tuan penerbit yang terbaik hari ini mengendalikan. Sementara itu, mari kita saksikan apa kata pengguna berkenaan dengan IBA. Sambil-sambil WhatsApp kita tengok apa kata pengguna. I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun stay wangi, I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Kalau dah pakai lawa-lawa muka pulawa tapi bau pula tak sedap, kurang menyenangkan, dia tak kena kat situ ya Iqbal. Betul. Dan paling penting, saya terima ramai orang bagi tahu ada yang jenis pening, tak boleh pakai wangi yang terlalu kuat, dan kita nak pakai biarlah yang boleh dipakai untuk orang Muslim juga kan. Itu paling penting saya titik beratkan. Jadi untuk IBA memang kita buat daripada tumbuh-tumbuhan, daripada 200 jenis tumbuh-tumbuhan. Dan walaupun saya walaupun saya dah 8 tahun perniagaan, saya masih tidak boleh katakan bahawa saya seorang pakar yang begitu mahir. Saya memerlukan orang-orang di belakang yang kuat. Dan tuan-puan memang betul-betul bagi tahu, kalau tuan-puan nak dapatkan edisi yang klasik yang memang saya selalu promosikan ini, kena cepat-cepat. Dan hanya kepada memang betul 40 orang. Kadang-kadang saya dah bagi lebih. Tapi sebab ramai yang beli, jadi kena cepat. Sementara masih sempat. Dan tuan-puan bayangkan WhatsApp yang tuan-puan hantarkan sekarang, jangan kau tahu, WhatsApp yang tuan-puan hantar sekarang, bertubi-tubi dah masuk. Bagi tahu saja nak order IBA perfume. IBA perfume. Jadi sekarang ni tak berlaku kelewatan penghantaran, kecuali Sabtu Ahad kita tak akan post lah sebab staff cuti. Saya tak nak kacau lah staff. Jadi tengok WhatsApp dah masuk. Tuan-puan WhatsApp je sekarang. WhatsApp jangan call. Dan yang paling penting, ambil nombor telefon di skrin TV, cepat-cepat bagi tahu nak order IBA perfume. Bagi tahu, okey, sekarang ni poster akan muncul beberapa saat saja, dan saya pun akan bersaran tidak saja lama lagi. 012-733-4444. Jadi 40 pembeli yang terawal, RM170 dapat 2 botol minyak wangi, boleh pakai 4 ke 5 bulan. Untuk kali terakhir hanya ada 200 set saja hari ini. Nampak. Ni perfume IBA ni kalau kita spesifik, ada saya dan juga Iqbal sama, tak boleh bau yang terlalu menyucuk sangat. Nanti kami pening. Betul. Dan saya pergi melawat ke kilang-kilang di kilang-kilang antarabangsa di Shanghai, perlu lalu dengan kereta, dan bagaimana saya pergi ke Jepun untuk sekian beberapa kali melihat sendiri bagaimana proses international lakukan produk. Jadi itu yang saya nak cuba sampaikan kepada Malaysia. Dan tuan-puan, saya hanya bersiaran di RTM sahaja, di Selamat Pagi Malaysia sahaja untuk jualan IBA. Jadi ini adalah perniagaan saya yang betul-betul saya jalankan. Jadi tuan-puan, support produk kita juga, dan sementara saya ada juga buat bantuan sedikit. Macam petang ni Iqbal nak ke Korea. Antara banyak-banyak negara yang Iqbal dah lawati, yang mana yang memberikan inspirasi? Dubai sudah tidak dapat dinafikan sebenarnya, kerana Dubai adalah negara yang begitu mewah, menjual minyak wangi yang besar, dan setiap kali saya pergi ke luar negara, saya kumpulkan sampailah 200 jenama minyak wangi antarabangsa, saya kongsikan di WhatsApp. Dan saya juga suka ke Shanghai dan Jepun lah. Jepun suka. Korea juga terkenal dengan kilang-kilang kosmetik sebenarnya. Jadi kita boleh tengok nanti di WhatsApp saya tunjukkan koleksi minyak wangi yang saya ada. Jadi tuan-puan, sekarang ini saya nak jelaskan untuk tuan-puan yang nak beli IBA perfume untuk kali terakhir, saya bersaran
Lepas ni tak ada dah. Saya sedih juga sebab saya tak boleh sampai dengan RTM ni saya memang banyak mereka dapat menabur jasa kepada saya dan insya-Allah kalau ada peluang saya akan taja bintang RTM. Itu yang saya doakanlah untuk tahun hadapan. Jadi sekarang ini tuan-puan, bintang RTM selalu bersiaran di TV semua kan, dia dah mula promosikan dan saya sedikit kalau boleh bagi masa kepada saya nak juga menghargai kepada tuan penerbit, kru-kru yang banyak berjasa yang melayan kerana saya dan Syafiqah tidak pernah bosan melayan saya walaupun poin yang sama. Saya sendiri pun kadang-kadang bercakap saya sedar benda tu nak bercakap benda yang sama je kan. Tapi sebab itu adalah perniagaan dan tuan penerbit, kru-kru di belakang yang banyak berkorban. Jadi saya sangat hargai. Sebab tu kadang-kadang selalu bila saya bersiaran bawalah makan sikit macam tu lah kan. Sebab 8 tahun saya bersiaran di TV, ya, dengan harapan yang sangat tinggi. Mereka sangat banyak membantu rezeki saya semua. Jadi tuan-puan yang juga menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Dan saya akan maklumkan nanti logo baru, produk baru akan ada semua dengan imej yang baru sekarang ini. Hari-hari saya tak akan pakai baju sama tau. Setiap hari akan bertukar-tukar. Saya memang tertunggu-tunggu baju Iqbal sebenarnya. Betul. Jadi tuan-puan, okey, masa dah tak ada beberapa saat saja lagi. Okey, RM170 tuan-puan kena WhatsApp sekarang, ambil gambar sekarang. Sekarang juga ambil gambar beberapa saat saja 012-733-4444 untuk menjadi 40 penerima hadiah beg tangan terawal. Buat pembayaran awal. Cuma minta maaf kalau lambat sikit sebab saya kena balas manual satu-satu. Minta maaf lah. Lagipun Iqbal sendiri yang reply tau. Tengok ni buat terlalu ni. Tapi tak apa kalau macam saya lambat balas sejam ke, tetap kita akan berikan hadiah. Yang penting WhatsApp terawal juga dan bayaran juga. Jangan call sekarang ni bertubi-tubi call masuk ni. Jangan call WhatsApp saja. Terima kasih Ahmad Iqbal Zulkifli. Kita harapkan semua yang dihajatkan dan juga perjalanan ke Korea petang ini dimudahkan dan juga diselamatkan. Terima kasih banyak Iqbal. Terima kasih banyak. Kita akan merindui Iqbal nanti. Jangan lama-lama sangat hilang Iqbal. Okey, seterusnya ini sangat penting untuk Iqbal yang nak terbang ke Korea, nak lihat macam mana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Terus saja bersama dengan Map Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini dengan hujan lebat dan ribut petir kini dilihat hanya tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai timur Semenanjung daripada pesisir pantai negeri Kelantan, Terengganu, Pahang sehinggalah ke pesisir pantai timur Johor. Cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah hari nanti. Manakala bagi tinjauan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca ribut petir yang kini sedang berlaku di beberapa bahagian di negeri Sarawak seperti di bahagian Kuching, Sibu, Betong, Kapit dan juga Miri yang turut dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah hari nanti. Bagi negeri Sabah pula, cuaca dilihat cerah dan juga baik untuk kebanyakan bahagian di negeri berkenaan. Cuaca yang baik ini juga dijangka akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal petang. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, kita masih lagi menyangkakan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang akan berlaku pada sebelah petang nanti untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan. Dan cuaca ribut petir terutamanya untuk kawasan pedalaman negeri Kedah, Kelantan, Perak dan juga Selangor dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam. Bagi negeri Sabah dan Sarawak juga, ribut petir pada sebelah petang ini dijangka akan lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman kedua-dua negeri seperti di sekitar kawasan pedalaman Sabah, Limbang dan juga Kapit untuk negeri Sarawak yang turut dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Okey, masih lagi bersama dengan kami di Sahabat Pagi Malaysia. Seterusnya kita akan berbicara mengenai skim perubatan madani. Ini merupakan inisiatif oleh kerajaan di bawah KKM untuk menampung keperluan khususnya kepada golongan B40. Dan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai skim ini, saya bersama dengan tetamu di studio, Dr. Muhammad Fairuz Abdullah, Pengurus Pembelian Strategik Protect Health Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, skim perubatan madani. Secara mukadimahnya, apakah skim ini sebenarnya, Doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ya. Terlebih dahulu bagi pihak Kementerian Kesihatan dan juga Protect Health, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM kerana menjemput pada pagi ini. Skim perubatan madani adalah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah. Fokus kepada kumpulan B40. Okey. Ya. Dan untuk skim perubatan madani ini fokusnya adalah kepada rawatan-rawatan akut pesakit luar yang mana boleh didapati di klinik-klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah Protect Health, khususnya di bawah skim perubatan madani ini. Dan manfaatnya adalah mereka yang layak, penerima yang layak boleh mendapatkan rawatan secara percuma. Okey. Untuk kes-kes akut pesakit luar ini di mana-mana klinik swasta yang berdaftar dengan kami di seluruh negara. Dan ia merangkumi dari segi konsultasi, pemeriksaan, ubat-ubatan, prosedur dan juga rujukan yang dibuat oleh doktor yang merawat. Semua itu adalah secara percuma? Semua itu secara percuma. Okey, apa pakej yang ditawarkan di bawah skim ini? Jadi di bawah skim perubatan madani ini dia merangkumi kes-kes akut pesakit luar yang saya sebutkan tadi ini. Contohnya demam, batuk, selesema, luka ringan, muntah, cirit-birit. Ini yang biasa kita pergi ke klinik kesihatan, yang kita pergi ke Jabatan Kecemasan tu kan. Jadi semua ini termasuk dalam pakej manfaat skim perubatan madani ini. Dan yang tak termasuk adalah imunisasi rutin, follow up ubat untuk penyakit-penyakit NCD macam darah tinggi kan, kecemasan manis untuk saringan kesihatan, semua itu tidak termasuk. Tapi yang termasuknya itu adalah lebih banyaklah. Maksudnya kita berikan peluang kepada kumpulan B40 ini untuk mendapatkan rawatan secara percuma di klinik perubatan swasta di seluruh negara. Okey, macam doktor cakapkan tadi, ianya bersasar hanya untuk kumpulan B40. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menyemak kelayakan kita, sama ada layak ataupun tidak untuk menerima bantuan ini? Okey. Ada 3 cara mudah. Yang pertama adalah boleh melayari laman sesawang www.protecthealth.com.my dan di situ cuma tinggal masukkan nombor kad pengenalan sahaja. Dah ada dalam sistem dah semua. Ada. Semua tak dah tipu ada. lah ni. So itu cuma untuk semak kelayakan, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh semak kelayakan melalui aplikasi skim perubatan madani. Kita ada apps dan yang ketiga adalah melalui MySejahtera. Jadi ini adalah 3 langkah mudah yang saya rasa ada alternatif, mana satu pilih sahaja. Dan biasanya cuma perlu memasukkan nombor kad pengenalan dan sistem akan memberitahu layak ataupun tidak. Ini caranya Ya, ini betul. carian klinik yang berdaftar. Ini adalah carian klinik, ya betul. Jadi sama, tadi kita masukkan nombor IC, kita dapat tahu layak ataupun tidak. Jadi step seterusnya adalah kita masukkan saja postcode ataupun tempat tinggal. Sistem akan menunjukkan mana klinik yang terdekat dengan rumah. Mudah sekarang ni. Jadi maksudnya tidak perlu mendaftar, nama kita memang dah automatik ada dalam sistem. Betul. Masukkan saja kad pengenalan, kemudian kita boleh cari mana klinik yang berhampiran untuk mendapatkan skim perubatan madani ini. Betul. Okey, bila kita bercakap mengenai skim perubatan madani ini, ia telah pun dilaksanakan hampir 4 bulan. Betul. Jadi setakat ini bagaimana dengan penerimaan dan juga sambutannya, Doktor? Buat masa ini alhamdulillah kita mendapat sambutan yang sangat baiklah. Kedua-duanya
seluruhnya daripada rakyat sebagai penerima dan juga daripada pengamal perubatan swasta. Jadi sehingga Oktober 22 Oktober 2023 sebanyak lebih daripada 184,000 isi rumah telah mendapat manfaat ini dan 305,000 rawatan telah diberikan kepada penerima-penerima yang layak dan juga dari segi penglibatan klinik perubatan swasta, kita ada lebih daripada 2,000 klinik perubatan swasta di seluruh negara yang berdaftar dengan kita di bawah skim perubatan madani ini. Jadi alhamdulillah sambutan baik dan kita harapkan juga masyarakat terutamanya kumpulan B40 yang merupakan penerima sumbangan tunai rahmah fasa 1 ini yang layak ni ambil peluang skim ini kerana skim ini adalah untuk membantu anda mendapatkan rawatan secara percuma di klinik-klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani di seluruh negara. Siapa yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia ini boleh terus sahajalah melayari laman sesawang tadi, semak segera sama ada anda layak ataupun tidak untuk menerima bantuan ini ataupun skim perubatan madani ini. Setakat ini kita dah tahu bagaimana dengan pelaksanaannya. Untuk masa hadapan pula, apa perancangan seterusnya? Untuk masa hadapan, Kementerian Kesihatan Malaysia sekaligus dengan Protect Health, kita sentiasa committed untuk meningkatkan dan juga menaik taraf skim ini. Dan baru-baru ini, alhamdulillah, dalam bajet 2024 oleh Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengumumkan ada bajet 100 juta untuk skim perubatan madani ini pada tahun hadapan. Dan pada masa yang sama, kita juga sedang melihat untuk menambah baik skim ini, iaitu termasuklah penambahan ubat-ubatan dan juga melihat kepada possibility untuk merawat gigi, rawatan gigi. Jadi ini semua harus diperhalusi dan insya-Allah buat masa sekarang kita sentiasa komited untuk meningkatkan dan menambah baik program ini dari masa ke masa dan setiap penambahbaikan ini pastinya akan memberi manfaat kepada rakyat terutamanya dalam kumpulan B40. Adakah kita perlu melakukan temu janji untuk melakukan klinik-klinik ini? Dia cukup mudah. Jadi yang pertama, semak di rumah. Okey, semak di rumah. Okey, itu yang pertama, langkah pertama. Pastikan layak. Nanti dah pergi ke klinik. tak layak nanti. Dua kali kerja kan. Betul. Jadi yang pertama, semak kelayakan. Semak kelayakan dan seterusnya di laman sesawang kita pun kita dah boleh semak klinik mana yang berdekatan. Okey, itu yang kedua. So klinik ini kita boleh kenapasi melalui dua cara. Satu adalah melalui laman sesawang kita yang tadi kita dah tunjukkan, ataupun ada pelekat skim perubatan madani di pintu masuk klinik. Saya nampak tu stiker tu. Okey. Jadi ada dua cara. Setelah itu bawa kad pengenalan, pergi ke klinik dan klinik akan membuatkan semak kelayakan sekali lagi untuk mengesahkan sama ada penerima ini layak ataupun tidak. Setelah sah, masuk dan dapatkan rawatan. Setelah itu kita akan tahulah berapakah baki manfaat yang ada dan sebagainya. Jadi dia mudah. Semak sendiri, bawa kad pengenalan ke klinik, dapatkan rawatan, 3 step saja. Itu saja. Begitu mudah untuk skim perubatan madani ini. Doktor, andai kata kalau seseorang itu dah pergi klinik dan dia kata dia nak spesifik ubat, adakah boleh kita minta ataupun kita ada had berapa ringgit boleh untuk setiap kali kita melakukan ini? Okey, di sini ada dua persoalan. Yang pertama adalah had bagi setiap kategori ataupun manfaat. Yang pertama, penerima sumbangan tunai rahmah fasa 1 tahun 2023 ini. Jadi dia ada 3 kategori kelayakan. Yang pertama, kelayakan isi rumah berkeluarga sehingga RM250. Yang kedua adalah warga emas tanpa pasangan, iaitu sehingga RM125.
RM75 dan kategori ketiga adalah bujang iaitu sehingga RM75. 75. Okey. Jadi ini adalah kelayakan untuk mendapatkan manfaat skim ini. Namun dalam skim ini kita ada 3 segmen iaitu dia meliputi konsultasi dan juga ubat-ubatan. Yang kedua adalah had ujian. Kan kita buat test kan? Blood test apa semua tu. Dan yang ketiga adalah had prosedur rawatan. Jadi untuk konsultasi dan ubat-ubatan had adalah RM75 dan untuk ujian RM50, prosedur rawatan adalah RM50, berarti total RM170. Jadi walaupun saya kategori bujang, saya layak RM75 tapi saya boleh mendapat pakej sehingga RM175. Semuanya dibiaya oleh kerajaan melalui Protect Health Corporation Sdn Bhd. Jadi yang bujang-bujang di luar sana semak. Boleh semak sehingga 170. Bukan semak status bujang semak status kelayakan untuk skim perubatan madani. Begitu mudah sebenarnya. Anda terus saja melayari laman seseorang yang dinyatakan seperti tadi untuk melihat sama ada layak ataupun tidak untuk menerima inisiatif skim perubatan madani. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Fairuz Abdullah, Pengurus Pembelian Strategik Protect Health Corporation Sdn Bhd, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak berehat seketika. Selepas ini ada satu lagi produk yang menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda, tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali semula bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Seolah-olah membenarkan yang kamu itu, seolah-olah membenarkan adanya perjanjian antara Israel dengan DAP. Tular di media sosial rakaman video cuba mengaitkan DAP dengan Israel. Biar betul. Semakan pasukan Biar Betul mendapati yang merupakan tuduhan lama yang dikitar semula. Dan dakwaan terbabit ternyata fitnah. Tiada bukti yang boleh mengaitkan parti politik itu dengan negara haram Israel. Hakikatnya, sejak sekian lama DAP kekal dengan pendirian menyokong perjuangan Palestin. Bukan sekadar retorik semata-mata, barisan pemimpinnya yang bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan lantang menyuarakan isu terbabit. Dan pastikan undang-undang antarabangsa terpakai sama untuk semua termasuk rejim pengganas Israel ini. Kita mengambil pendirian, mengecam apa yang berlaku. Jangan pertikaikan keilasan kita untuk menentang genosid yang berlaku. Tapi tiap-tiap tahun saya beli produk-produk bumi Palestin, minyak zaitun, buah kurma daripada kawan-kawan Palestin. Dia musnahkan pokok zaitun Palestin, rakyat Malaysia. Kita sokong beli produk bumi hasil Palestin. Malaysia negara bebas dan merdeka. Dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Henti sebar fitnah dan cetuskan kegusaran. Ia merupakan kesalahan jenayah. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor kepada SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Terutama Encik Yasir Arafat sudah pun tiba di perkarangan pintu utama Stadium Negara, disambut oleh pengerusi jawatan kuasa sambutan Saudara Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berhimpun pada petang ini untuk menyatakan sokongan kita yang padu dan bulat dan untuk menyampaikan mesej ini dengan terang. Pertama, kepada rakyat Palestin bahawa kerajaan dan rakyat Malaysia bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin. Malaysia terus konsisten mempertahankan hak asasi rakyat Palestin. Pastinya bersama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Kunjungan beliau ke Riyadh bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC baru-baru ini adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan dalam menyatakan pendirian kepada dunia berhubung isu tersebut. Ketegasan Malaysia tidak bermusim apabila berlaku konflik yang memuncak di Asia Barat tersebut. Sebaliknya, tidak berubah sejak dahulu lagi. Bagi Datuk Seri Anwar, keteguhan pendirian beliau tidak pernah pudar sejak berkecimpung dalam arena politik negara. Beliau akan terus lantang bersuara mengenai isu Palestin atas nama kemanusiaan dan keamanan bersama dunia. Krisis Gaza yang sangat memprihatinkan kerana pendirian kita ialah menghentikan segala bentuk serangan dan keganasan yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa termasuk wanita dan anak-anak. Ketegasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel turut mendapat simpati rakyat negara ini. Solidariti warga Malaysia diterjemahkan menerusi bantuan yang telah wujud sejak dahulu dikendalikan beberapa NGO. Kebersamaan pemimpin dan rakyat bersatu hati menjadi pemangkin yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai langkah kecil Malaysia dalam isu geopolitik di Asia Barat, sekaligus dapat membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin. Berikan hadiah untuk Asyik. iTadris, alat bantuan belajar solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patut kalau Hafiz nak masuk solat, maka boleh? Alhamdulillah. Mestilah boleh. Nanti Hafiz tekan butang pelat Johor. Ya. Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Jadi itu dia iTadris, mungkin boleh dijadikan hadiah kepada anak buah kita ataupun anak kita ketika ulang tahun hari lahirnya. Jadi hari ini untuk kita bercerita panjang mengenai iTadris dan juga apakah kelebihan iTadris ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Nur Fazila Saufi, iaitu pengurus pemasaran Roll Vision Sendirian Berhad, dan juga kita ada Mastura Zawani Ramli, iaitu pelanggan iTadris. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Jadi iTadris ini kalau kita tengok video tadi adalah salah satu kata mesin ya, ataupun suara macam gitu kan, macam radio macam tu, yang mengajar anak-anak untuk solat. Mungkin boleh ceritakan dahulu sedikit latar belakang iTadris ini. Okey, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum Papa Mama dekat luar sana. Sebelum Ila pergi lebih lanjut tentang apa itu iTadris, Ila nak minta Papa Mama dekat luar sana pegang telefon masing-masing, scan QR code yang tertera, atau kalau tak boleh scan, save nombor WhatsApp di bawah dan ready di WhatsApp masing-masing sebab kita ada banyak tawaran menarik selepas ini. Okey, berbalik kepada soalan Ridwan tadi kan, tentang apa itu iTadris. iTadris ni ialah salah satu alat elektronik yang mana kita reka khas untuk bantu papa mama yang nak ajar anak solat seawal usia 4 tahun hingga dewasa. Ianya direka khas sebagai panel solat eksklusif nombor 1 di Malaysia. Bagaimana cara menggunakannya tu? Okey, kalau ikutkan cara nak guna dia senang saja. Contoh kan, kalau anak nak solat subuh, dia akan tekan butang solat subuh, dia akan letak tepi sejadah, anak-anak ikut je sampai siap. Kita tunjuk sikit depan kamera. Okey, begini kalau kita buka kotaknya, ini dia. Ini adalah QR code-nya dan juga ini adalah promosi untuk hari ini. Mungkin boleh panjangkan sikit mengenai promosi untuk hari ini?
Okey, silakan. Okey, kalau nak ikutkan, kita ceritakan dulu okey, silakan. Manfaat dia. Okey, kalau nak ikutkan, manfaat dia banyak sangat sebenarnya Encik Ridwan. Tapi yang paling-paling penting adalah untuk bantu papa mama yang nak ajar anak solat. Terutamanya zaman sekarang ni, kita tengok rata-rata papa mama dua-dua sibuk bekerja. Okey, dengan keadaan, kita bayangkanlah dengan keadaan kita sibuk bekerja, anak-anak ni tak dipantau dari segi sebutan, bacaan dalam solat, sama ada betul ataupun tak. Nanti solat dia orang macam mana? Diterima ataupun tak? Okey, so dekat luar sana, nak tak papa mama kalau katakan anak-anak belajar solat sendiri di rumah atau di mana-mana sahaja, tetapi seolah-olah dipantau oleh ustaz yang bertauliah untuk nak pastikan sebutan dan bacaan dalam solat betul dan sempurna mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, selain itu juga dalam Aitadris ni, dia bukan sahaja lengkap dengan solat 5 waktu, tetapi kita akan letakkan sekali dengan solat-solat sunat dan doa-doa sunat lah. Dan selain itu juga untuk pengetahuan Cik Ridwan, rata-rata klien kita yang dapatkan Aitadris ni bukan sahaja untuk anak-anak je tau. Malah ada juga yang dapatkan untuk diri sendiri. Saya bagi contohnya yang mu'alaf, mereka dapatkan Aitadris ni untuk mula belajar solat. Dan kita ni yang dah dewasa, yang dah tahu solat, tetapi nak perbetulkan lagi bacaan dalam solat lah. Dan saya ulang lagi sekali, cara guna dia memang senang saja. Tekan butang on, tekan kalau contoh anak nak solat asar, tekan butang solat asar. Lepas tu letak tepi sejadah, anak-anak ikut je sampai siap. Okey, pengalaman Puan dalam menggunakan Aitadris ini? Okey, terima kasih Cik Ridwan. Okay, kalau saya kongsikan, saya belikan benda ni untuk anak saudara saya lah. Okay, anak saudara saya ni nama dia Hana, umur dia 6 tahun. Okay, bila budak 6 tahun ni kita tahu sendirilah bagaimana dia solat kan. Kadang-kadang kalau solat tu angkat takbir tu tak sampai seminit. Dia solat macam lipas kudung lah. Lepas tu kalau solat tu memang sangat malas lah. Jadi dengan Aitadris ni sangat membantu. Sebabnya kalau tengok sebelum ni, bacaan dalam solat Hana ni banyak yang salah. Lebih kurang 70% macam tu lah salah dia. So lepas amalkan Tadris ni, saya tengok banyak sangat perubahan berlaku pada diri Hana lah. Okey, dari segi bacaan solat dia, dari segi kerajinan tu. Okey, dari segi kerajinan tu sebelum ni kita kena paksa kan. Sekarang dia yang minta dengan kita untuk solat. Sebab itulah saya yakin dan percaya kalau Hana ni istiqamah menggunakan berterusan Aitadris ni, dia solat dia akan lebih sempurna, bacaan dia pun akan betul lah 100%. Okay, kalau kita tengok kan dengan keadaan sekarang kan macam banyak sangat masalah yang berlaku, masalah sosial, jenayah apa semua. Jadi bagi saya solat tu sangat penting lah sebab ianya tiang agama. Okey, bila solat terjaga, insya-Allah kehidupan akan terjaga. So kita sebagai ibu bapa, penjaga dekat luar sana, penting untuk bantu anak-anak dalam mendidik mereka, pastikan iman mereka kuat untuk solat terjaga, kehidupan pun terjaga. Cuma kitalah kena doa sekali lah. Okey, mungkin boleh ulang sekali lagi cara-cara menggunakannya. Okey, so saya ulang lagi sekali cara nak guna Aitadris ni. Okey, so kita akan, kalau contoh anak nak solat subuh, dia tekan saja butang solat subuh. Okey, lepas tu letak tepi sejadah, anak-anak tu ikut je sampai siap. Okey, so bolehkah saya teruskan berkaitan dengan promosi? Okey. Promosinya? Okey, untuk part harga ni adalah part yang paling best sebenarnya. Sebab khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia hari ni, kita nak bagi harga promosi kau-kau lah. Okey, khas untuk pembeli terawal sehingga jam 12.30 hari petang ni, kita ada lebih kurang dalam 4 jam macam tu. Kita akan bagi jaminan wang dikembalikan. Ya, kalau contoh katakan anak-anak guna Aitadris ni selama 3 bulan penggunaan berturut-turut tapi tak ada kesan langsung, kita akan buat pulangan semula wang papa mama mengikut terma dan syarat. Okey, selain itu juga untuk hari ini promosi kita akan bagi beli satu percuma satu, yang mana kita akan bagi potongan harga sebanyak 50%. Saya ulang lagi sekali, beli satu percuma yang satulah. Dan dengan harga yang sama juga, kita akan bagi lagi 5 hadiah bersama. Dan salah satu hadiah yang kita nak bagi adalah vitamin minda Exama lah, yang mana telah terbukti membantu berpuluh-puluh ribu papa mama yang untuk menangani masalah pembelajaran anak-anak lah. Contohnya anak malas belajar, anak cepat mengantuk dalam kelas, anak tak fokus. Dan alhamdulillah dah berpuluh-puluh feedback positif yang kita terima daripada penggunaan Exama
Inilah. Dan sebelum saya terlupakan, untuk hari ini juga kita akan belanja kos penghantaran ke seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak juga secara percuma sahaja. Dan ada lagi. Apa lagi percuma? Ada lagi. Okey, untuk 10 pembeli awal hari ini, untuk 10 pembeli awal, kita akan bagi zikir ruqyah ni secara percuma sahaja. Dan dengan keadaan sekarang ni, kita tak naklah susah-susahkan Papa Mama. So Papa Mama tak perlu pun pergi ke ATM ke, tak perlu pergi bank duit ke. Papa Mama duduk saja di rumah. Okey, sediakan cash, tunggu postman sampai, bayar selepas terima barang. Dan Papa Mama jangan risau tahu, sebab untuk hari ini kita juga ada sediakan waranti. Andai kata barang sampai dekat Papa Mama lepas tu rosak, okey, boleh inform pihak kami akan ganti yang baru. Jadi untuk klaim potongan harga sebanyak 50%, beli satu percuma satu, cepat-cepat scan QR code yang tertera atau WhatsApp kami sekarang. Dan saya ulang lagi sekali, jangan lepaskan peluang untuk jadi 10 pembeli awal, sebab kita nak bagi zikir ruqyah ni secara percuma sahajalah untuk Papa Mama. Okey, dan juga itu dia, anda boleh scan sahaja QR code di kaca TV anda untuk mendapatkan sebarang maklumat dan juga promosi pada hari ini, kerana banyak hadiah yang akan ditawarkan kepada anda pada hari ini jika anda menjadi 69 pembeli terawal khas dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Mungkin sedikit saranan daripada Puan yang telah pun menggunakan iTadris ini kepada ibu bapa di luar sana yang ingin mencuba iTadris ini untuk mengajar anak-anaknya untuk solat yang betul. Okey, terima kasih Ridwan sekali lagi. Okey, kalau dari segi saya, iTadris ini sangatlah membantu, sebab kadang-kadang kalau kita sendiri pun mungkin dari segi pembacaan Fatihah tu ada yang sebutan tu mungkin tak betul lagi lah, bukan cakap tak betul, mungkin ada yang perlukan pembetulan. So dengan bantuan iTadris ni sangat membantu, bukan sekadar untuk budak-budak tapi dewasa pun boleh, sebab kita memang pembacaan tu daripada imam daripada Malaysia sendirilah. Kita nak lahjah daripada orang Malaysia sendiri. Jadi memang dia selitkan sekali, bila kita tekan jemputan apa-apa solat kat sini, dia baca sekali Al-Fatihah pun ada, surah-surah kecil pun ada, bacaan yang lain pun ada, sampailah kepada salam. So sangat membantulah. Okey, itu dia iTadris. Kalau anda berminat, anda boleh dapatkan nombor telefon dan juga Facebook ada di kaca TV anda sekarang. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu. Terima kasih kepada Puan Nur Fazila Saufi, Pengurus Pemasaran Roll Vision Sdn Berhad, dan juga terima kasih kepada Puan Masura Zawani Ramli, iaitu pelanggan iTadris, dan sudi bersama dengan kita berkongsi tentang kebaikan iTadris ini. Boleh dibeli dan juga diberi hadiah kepada anak buah kita, dan juga ataupun digunakan sendiri untuk kita untuk mengajar anak-anak kita solat. Terima kasih kepada kedua-duanya. Dan sekarang kita akan ke Sarawak. Yang ini adalah berkaitan dengan kemeriahan Regata Sarawak 2023. Rakan saya sudah pun bersedia, Fazril, dengan laporannya. Fazril, silakan kalau anda sudah pun bersedia untuk kemeriahan Regata Sarawak 2023. Terima kasih Ridwan di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi Sarawak. Kita berjumpa lagi dalam cerita pagi Sarawak hari ini dari tebingan Kuching sempena Festival Waterfront dan juga acara kemuncaknya iaitu Sarawak Regata. Pada ketika ini bermula 27 hari bulan sehingga 29 hari bulan diadakan perlumbaan perahu naga antarabangsa yang disertai 1,700 peserta dari 60 buah pasukan mewakili 20 buah negara, termasuk pasukan yang berada di belakang saya ini sedang melakukan regangan pasukan dari Filipina. Dan dapat kita lihat suasana ketika ini pun pengunjung-pengunjung membanjiri tebingan Kuching untuk memberi sokongan kepada pasukan-pasukan yang bertanding dan melihat sendiri kerancakan perlumbaan perahu naga antarabangsa yang berakhir hari ini. Dan mungkin kalau boleh kita dapatkan pandangan ataupun pendapat daripada pengunjung yang datang ke sini untuk kita ketahui sendiri. Ini di antara pesertanya. Apa khabar tuan? All the best. Assalamualaikum. Sorry ngacu kita. Nama apa tuan? Busman Man. Encik Busman kita hari itu datang untuk menyokong siapa ataupun sekadar menjadi penonton? Sekadar jadi penonton saja. Pengalaman tu, adakah ini pertama kali melihat Sarawak Regata ataupun sudah sering kali melihat penonton? Sering kali, sebab kita memang di tepi sungai rumah kita. Asal daripada mana ni? Kampung mana? Kampung Palimaseman dulu. Kampung Palimaseman, dekat sini saja. Setakat ini Encik Busman lihat suasana di sini, apa pandangan mengenai Sarawak Regata tahun ini? Meriah? Meriah, memang meriah. Gembira lah, banyak orang datang kan, bilang tahu tentang tempat kita pun rasa gembira.
perlumbaan kategori seterusnya nak bermula. Terima kasih sekali lagi Encik Usman. Kita nak lihat pula mungkin dapat kita daripada wakil daripada peserta. Okey, Encik Josh. Okey, apa khabar? Kita pinjam masa sekejap. Tahu sekarang sedang bersiap sedia kategori apa untuk pasukan landas ya? Ya. Kategori apa tahun ini yang akan dipertandingkan ataupun landas sertai? Dalam Dragon Boat Saya. 12 dan 22. Semifinalnya Pro 22. Sekarang masih belum keputusan. Yang Pro 12 semifinal, yang 22 masih tunggu keputusan. Jadi Encik Josh selaku jurulatih fizikal, berapa lama latihan itu telah pun diadakan persiapannya? Bermula dari bulan Julai, latihan fizikal lah. Sampai sekarang. Bulan Julai. Baik, terima kasih Encik Josh. Kita lepaskan kembali Encik Josh pada pasukan landas untuk membuat persiapan akhir mereka untuk kategori-kategori berikutnya. Oh, kalau dapat kita lihat ketika ini, pasukan-pasukan yang menyertai Dragon Boat Festival telah pun membuat persediaan akhir di garis mula di berhampiran dengan Jabatan Darul Hana ketika ini di lorong 1, 2, 3 dan juga 4. Untuk makluman, terdapat 20 negara yang menyertai Sarawak Dragon Boat Regatta tahun ini di Tebingan Kuching, termasuk daripada Qatar, daripada Ireland, daripada Australia, termasuk negeri-negeri yang mewakili Malaysia. Menariknya, untuk tahun ini hadiah terkumpul bernilai RM100,000 akan menjadi rebutan, dan juga kita juga akan mengetahui siapakah pada 5 November nanti yang bergelar Raja Sungai dan membawa pulang wang tunai bernilai RM30,000. Jadi kepada anda yang sedang menonton kami di Cerita Pagi Sarawak ketika ini, yang berada di sekitar Kuching terutamanya ataupun yang berkesempatan untuk hadir ke Tebingan Kuching ini, ayuh kita ramaikan dan meriahkan Tebingan Kuching ini. Hari ini hari terakhir perlumbaan perahu naga antarabangsa 3 hari bulan bermula Sarawak Regatta. Jualan makanan, jualan kraft ada diadakan sepanjang hari. Malam ini ada aktiviti malam kesenian kebudayaan, ada persembahan dan juga pertandingan kebudayaan yang menampilkan persembahan daripada etnik-etnik berbeza di Sarawak. Baik, ini mungkin saja kemeriahan setakat ini dapat kami bawakan dalam Cerita Pagi Sarawak. Kembali bersama dengan rakan di studio, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Fazril. Kemeriahan Regatta Sarawak 2023 di Waterfront Kuching. Baiklah, sekarang daripada Sarawak, bingkisan khas kami akan siarkan kepada anda dari Brunei, yang mana ini adalah berkaitan dengan Pusat Kajian Luar Kuala Belalong. Rakan pelapor dari Brunei, Siti Ramizah, menyediakan laporan ini. Apa kata kita saksikan sekarang? Sebetulnya sekarang masih lagi awal subuh, dalam pukul 5 pagi, dan apa yang akan kami buat pada kali ini, aktiviti untuk pergi ke Canopy Walkway. Tidak sabar sebetulnya. Janganlah kau ragu, ku akan bersamamu. Janganlah kau takut, menandunya begitu. Tersenyum ku bersamamu. Di bawah panas mentari kita akan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, karena ku pasti kita akan baik-baik saja. Antara satu identiti yang terkenal di daerah Temburong adalah Menara Jejamban Canopy, atau lebih dikenali sebagai Canopy Walkway.
Okey, merasa. Tak ada okey. Rasnya dunia. Para peserta juga berpeluang untuk mengikuti aktiviti mendaki Canopy Walkway. Disebabkan kebanyakan daripada mereka baru pertama kali berpeluang untuk datang ke sini, mereka terpaksa mengharungi beratus-ratus anak tangga dengan keadaan yang sangat gelap dan pasti memenatkan. Awak sekalian, selalunya kalau berada di sini untuk naik ke kanopi, seharusnya ialah pada waktu pagi, suasana siang hari. Tapi pada kali ini masih gelap lagi dan sebetulnya sekarang masih lagi dalam pukul 5:30 pagi. Jadi Auda, kami hendak menggunakan lampu untuk crossing the bridge. Okey, jom. Lihat dulu. Keindahan hutan hujan tropika di kawasan Hutan Ulu Kuala Belalong. Warna kehijauan yang menyejukkan mata, menenangkan fikiran dan minda. Melihat dan merasakannya sendiri. Inilah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Taala yang sepatutnya kita hargai dan sayangi. Sekalian, sebetulnya ini bukanlah pertama kali saya datang kemari dan apa yang dapat saya ungkapkan kepada Auda semua, berada di Canopy Walkway ini merupakan satu pengalaman yang sangat menakjubkan, cukup mencabar sebetulnya kepada Auda yang takut akan ketinggian, tetapi untuk berada di atas ini merupakan perasaan yang sangat menakjubkan, tidak terungkapkan dengan kata-kata. Jadi apa yang saya harapkan, saya sudah di sini, bis kita bila lagi. Dengan adanya program ini, sedikit sebanyak dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan biodiversiti yang ada di daerah Temburong, khususnya dari Pusat Kajian Luar Kuala Belalong, Universiti Brunei Darussalam. Auda sekalian, pada kali ini saya bersama dengan satu kumpulan yang mengkaji mengenai burung. Jadi menarik sekali sebetulnya. Jadi Auda, jom saya ingin melihat lebih dekat bersama dengan bis diorang ini. Untuk membuat kajian burung ini terdapat dua kaedah masa yang sesuai dan merupakan langkah yang asas digunakan, iaitu menggunakan kaedah point count survey dan opportunistic survey. Kaedah sampel untuk kajian burung adalah dengan kaedah visual dan akustik.
Well, we live in this amazing country with an amazing biodiversity around us, and unfortunately I don't think the students understand that or appreciate it or get a chance to experience it. I think most of our students and teachers are more focused on passing exams, but I'd like them just to appreciate while they're here. Instead of going away, finding out when they're in Scotland or Ireland or America at university and everyone's talking about Brunei or Borneo and they're like, oh right, I've just left there and I've never experienced it. So we're trying to encourage them to get out in the field and to come and enjoy and experience it. Alhamdulillah Auda, sampailah juga hajat saya untuk datang kemari di Pusat Kajian Luar Kuala Belalong dan membuat perkongsian bersama dengan Auda segala tinjauan dan pendekatan saya mengenai apa yang ada di sini mengenai dengan Tropical Research Experience Program yang dikendalikan oleh AIBA UBD. Dan Auda, saya rasa setakat di sini saja. Pasti Auda di luar sana cukup seronok sekali melihat apakah antara kajian-kajian yang kami buat di sini. Saya pun turut serta dan menimba ilmu pengetahuan yang cukup tidak ternilai harganya. Jadi sampai di sini saja Auda. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi. Jalan masih jauh dan waktu terus cemburu. Janganlah kau ragu, ku akan bersamamu. Janganlah kau takut, memang dunia begitu. Terus tersenyum, ku bersamamu. Di bawah panas mentari kita akan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, dan aku pasti kita akan baik-baik saja. Pahit dan kerasnya dunia. Janganlah kau takut, memang dunia begitu. Terus tersenyum, ku bersamamu. Di bawah panas mentari kita akan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, karena ku pasti kita akan baik-baik saja. Di bawah panas mentari kita akan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, karena ku pasti kita akan baik-baik saja.
Assalamualaikum. Aizat Mansyaha. Sila jemput duduk. Okey, silakan. Ini lagu Ini Dunia. Ini Dunia. Betul. Ciptaan sepenuhnya oleh Aizat. Betul. Betul Aizat, sebelum tu kita nak betulkan klip mic ni. Sorry. Jatuh. Takut jatuh. Gitu. Boleh mulakan Aizat? Sedikit latar belakang mengenai lagu ini, dari mana idea terhasil. Okey, baik. Lagu ni dicipta bermula daripada bersama kawan lah sebenarnya. Okay. Dia start dari, dan kalau nak cerita dia sebenarnya start daripada dekat asrama. Tentu tengah mandi-mandi kan. Tu bahaya sikit kalau cerita. Wow, TMI. Ilham tu datang dari situ lah. Dia start dengan melodi dulu. Aizat memang dah ada latar belakang muzik? Latar belakang muzik tu saya macam selalu buat cover je dekat Instagram. And nak kata menyanyi, family saya memang minat menyanyi kan. Sebut pasal family tu ialah orang akan dengar nama Mansyaha. Macam familiar pula kan. Adakah adik kepada sesiapa? Adik kepada sesiapa. Adik kepada tu Mansyaha juga. Okey. Nak cerita sikitlah macam mana sebenarnya boleh bermula mencubakan diri ni. Okey, dia datang secara semula jadi dalam family kan. Kita family pun ada yang bidang muzik dan memang minat seni lah kan. So jadi dia datang naturally. Kalau nak kata menceburi secara serius baru-baru ni sajalah. Kalau nak kata menyanyi tu memang dari kecil lagi lah. Okey, lagu ni ciptaan sepenuhnya lah daripada Aizat. Okey, penceritaan untuk lagu Ini Dunia. Okey, so lagu ni dia menceritakan tentang kita manusia, masing-masing ada ujian masing-masing. Masing-masing kita ada masalah kita semua, tapi kita kena orang kata hadapi juga, sebab itu adalah realiti. Kan? Tak nak kita kena terima jugalah. So kita kena hadapi hari-hari itu dengan positif juga. Tak kisahlah baik ke buruk ke, tetap kita kena terima dan move on. Okey. Macam Aizat sendiri masih lagi belajar. Betul. Masih seorang pelajar. Jadi antara cabarannya ialah untuk meimbangi masa belajar dan juga sekarang kerjaya yang baru ini. So far alhamdulillah boleh mengimbangilah. Kita ada jadual, kita siap-siap kan. So, kalau kelas ke apa, kita dah ada jadual. So, kita tengoklah macam kalau saya pun baru lagi. So, nak kata busy tak adalah busy sangat pun kan. Busy lah ni, hari ni ada kat sini. Saya kelas weekdays. So, macam kalau ada event weekdays tu, kalau boleh saya tak pergilah macam tu. Okey. Ini kalau kita dengar lagu ni, dia easy listening. Alhamdulillah. Genre lain yang Aizat suka? Saya sebenarnya lebih minat ke R&B. R&B macam itulah. Jadi idola dalam tu siapa R&B ni? Kalau Malaysia, susah banyak kot. Banyak sebenarnya. Okey. Belanja satu lagu Aizat untuk R&B. Kita dengar yang selalu cover. R&B Yes. Lagu English boleh? Boleh. Okey, lagu One in a Million kot. Lagu by favourite? Neo. Yes. Terus ni bahaya kot. Okay. Been all over the world, done a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. All the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But sure enough, you go and makes your soul stand out from all the rest. Baby, I can be in love, but I just don't know. Untuk single pertama, hasil sepenuhnya ciptaan oleh Aizat. Betul. Ada tak tawaran daripada komposer lain untuk Aizat nyanyikan? Dan mungkin selepas ini kalau nak bekerjasama dengan siapa komposer yang ingin Aizat bekerjasama? Okey. Buat masa sekarang belum ada lagi. Sebab yalah saya kan masih baru dalam industri kan. Mungkin orang tak kenal lagi dengan saya kan. Lepas ni akan meletup. InsyaAllah amin. Kalau nak kata komposer M. Nasir kot. Memang nak ya, sebab M. Nasir ni lagu-lagu dia kita tahu kan dia punya genre dia macam mana. Adakah begitu sebenarnya yang Aizat minat? Tak juga, tapi yelah, dia kan komposer hebat kan kalau ada impian saya. Okey, saya difahamkan juga macam Aizat ni dia boleh berbahasa Mandarin tau. Macam mana? Memang sekolah Cina ke? Belajar dengan kawan-kawan ke? Saya memang sekolah dari tadika sehingga tingkatan 3. Okey. So adakah lepas ni lagu-lagu pula bahasa Mandarin macam mana? InsyaAllah kalau ada rezeki pergi ke China. Pasaran keluar.
InsyaAllah kalau ada rezeki kan. Okey. Kita try lah. Belanjalah juga ya. Belanjalah lagu Mandarin pula. Jarang kita dengar. Pernah Aizat nyanyi? Pernah. Okey. Pernah lah. Cik tadi yakin je pernah. Tapi adalah. Sekejap. Kita nyanyi lagu. Mesti susah lagu tu Boleh lah kot. Lagu saya tak ingat tajuk dia tapi lebih kurang macam ni. 你不知道我为什么离开你 Tahu lirik Awak tak tahu Bakat yang ada pada Aizat tu besar. Dia boleh di pasaran genre Cina. Mungkin boleh saja ke Hong Kong, ke China selepas ini kan. Cuma Aizat ni ke BBNU lah. Tapi generasi BBNU yang lagi baru kan. Betul. Generasi TikTok. Bagaimana Aizat merasakan bahawa nak sustain dalam industri yang apa yang Aizat fikir dalam industri ni sebenarnya? Kalau saya dalam industri ni saya rasa macam saya tak adalah nak kata bukan nak kata tak nak jadi yang terbaik tidak tapi I follow the flow. Buat masa sekarang saya follow the flow. Saya tak ada macam I want to in certain masa saya nak AJL ke apa tak ada. Saya macam nak ikut je layan je and just express apa yang saya nak cerita through music lah. Okay. Sekarang tahun keberapa di University of Kuala Lumpur? Sekarang tahun keempat dah nak habis dah. Dah nak habis. Last year dah. Okay, tidak lama lagi akan bergelar jurutera lah. InsyaAllah. Okey, branding Aizat macam mana? Aizat nak dikenali sebagai apa? Genre apa kan? Saya sekarang plannya buat masa sekarang kalau nak kata genre tu saya tak tetapkan lagi. Saya nak dikenali dalam genre apa sebab saya buat masa sekarang ni saya nak try semua genre, nak explore and kita tengok mana satu yang sesuai dengan saya. Adakah muzik saja mungkin selepas ini lakonan berminat juga ke lakonan pengacaraan ke modeling tinggi? Masya-Allah. Minat tu minat lah asalkan ada seni kan dalam tu kan. Kita kalau ada rezeki kita try je lah macam tu. Okey. Kita nak berkenalan lah juga dengan Aizat ni kan sebab tadi kata baru Ridwan kata BBNU. Apa yang menarik mengenai Aizat? Bagi lima yang menarik mengenai Aizat. Yang menarik 5 fakta mengenai saya ke? Satu, saya kelakar kot. Okey. Boleh tengok orang sebut saya kelakar. Mengaku diri kelakar. Tapi saya rasa saya kelakar. Okey. Boleh kita awak lah ni. Okey. InsyaAllah. Nombor dua, yang menarik mungkin menyanyi boleh menyanyi. Menarik menyanyi lah tu. Okey. Tak semua boleh menyanyi kan. Okey. Yang tinggi. Wow. 183. Oi, tinggi. Okey. Macam ni macam lebih kepada puji diri sendiri. Lagi dua. Susah lah dia. Engineering student lah. Tu kan senang. Itu menarik juga Menarik. Semua orang boleh belajar engineering ni. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, engineer student. Terima kasih. Okey, Aizat boleh kongsikan media sosial Aizat, Instagram, TikTok ke? Okey, so boleh follow saya dekat Instagram dan juga TikTok. Kalau di Instagram nama saya aizat.manshaha. Kalau TikTok Aizat Manshaha saja. Okey, jadi boleh follow sekarang ni Aizat Manshaha. Sama-sama kita kembangkan lagi bakat Aizat. Jarang kita ada jumpa macam ni. Di full package lah. Selain daripada menyanyi, apa lagi konten-konten yang biasa Aizat upload? Selain pada menyanyi, selalu saya suka share live saya lah maksudnya. Tapi live saya yang kelakar-kelakar lah macam tu lah. Macam konten-konten apa yang tak kena-mena lah dengan tak adalah informatif sangat dia macam kalau orang tengok tu benda ni lah untuk happy lah. Untuk happy je. Release tension. Gila-gila sikit macam tu. Betul kata dia package lengkap. Ada bakat, ada brain, boleh cakap bahasa Mandarin, kelakar pula tinggi. Tak lama lagi disunting oleh penerbit drama ni. InsyaAllah. Jarang ya. Terima kasih Aizat. Sama-sama. Terima kasih. Selamat Jaya atas thank you dan juga kejayaan selepas ini jadi jurutera ke penyanyi ke. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Banyak yang telah kami kongsikan kepada anda dan pastinya semangat kita orang Malaysia masih lagi bersama dengan rakyat Palestin untuk berjuang bersama-sama dan juga apa yang kita pegang sekarang ini kata-kata keramat daripada nasionalis Palestin sampailah kepada kita sekarang dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Jadi kita titipkan doa untuk saudara-saudara
saudara kita yang berada di Palestin, dan kita jangan berputus asa walaupun ada pusing-pusing yang mungkin diturunkan. Kita teruskan lagi menyokong dan juga membantu sedaya upaya rakan-rakan kita di Palestin. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Aizat. Terima kasih juga kepada anda yang sudah bersama dengan kami sehingga jam 10 pagi ini. Saya Syafiqah Ishak. Saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.